Assalamualaikum murid-murid. Hari ini kita akan belajar iaitu cerita tambah dan tolak, di mana operasi tambah dan tolak kita masukkan ke dalam cerita. Okey, bagaimana pelajar ini mengetahui cerita tu cerita berkaitan dengan operasi tambah ataupun cerita tu berkaitan dengan operasi tolak. Okey, kalau untuk tahap 2, topik macam ni kita akan panggil penyelesaian masalah. Tetapi untuk tahap 1 ni kita guna bahasa yang agak ringkas untuk pelajar lebih memahami. Okay, bagaimana kita nak menentukan cerita tu cerita berkaitan dengan operasi tambah ataupun cerita dengan berkaitan operasi tolak. Okey, selalunya kalau dalam cerita ada menyentuh ataupun perkataan-perkataan yang pelajar perlu ketahui untuk mengetahui operasi itu adakah operasi cerita tu cerita tambah atau cerita tolak. Pelajar kena tahu perkataan-perkataan dalam cerita. Kalau biasanya perkataan jumlah, kalau perkataan cari jumlah, okey, selalunya perkataan cari jumlah ni dia lebih kepada operasi tambah. Okey, kalau ada perkataan tinggal, contohnya perkataan tinggal, okey, tinggal ni selalunya berapa tinggal. Okey, itu selalunya menggambarkan operasi tolak. Okey, dan ada lagi perkataan-perkataan lain yang menunjukkan operasi tambah dan operasi tolak. Contohnya cari berapa jumlah keseluruhan sesuatu benda. Lepas tu kira untuk kesemua barang tersebut. Itu kebanyakan menggambarkan operasi tambah. Kalau operasi tolak pula, mungkin dia menggunakan perkataan beza. Cari beza. Kalau ada perkataan beza, itu pun menggambarkan tolak. Cari beza berapa ini dengan berapa barang ni dengan barang ni. Okey, beza, perkataan beza itu pun menggambarkan tolak. Kadang-kadang cari baki. Kalau ada perkataan baki pun, perkataan baki itu pun juga merupakan operasi tolak. Kalau pelajar jumpa perkataan cari baki yang tinggal, berapa baki yang tinggal, itu menggambarkan tolak. Kadang-kadang berapa buah yang tinggal setelah rosak, tinggal, maknanya baki, tinggal, berapa. Jadi setiap perkataan yang ada dalam cerita tu pelajar kena lihat betul-betul supaya pelajar tidak bertukar operasi. Okey, jadi untuk lebih memahami kita terus kepada contoh yang cikgu sedia dekat depan ni. Ada dua contoh untuk pelajar lihat. Nanti pelajar tengok bagaimana cikgu nak terangkan. Okey, untuk cerita yang pertama, cerita yang pertama cikgu buat kat sini adalah berkaitan dengan akuarium. Okey, dalam akuarium ni mengandungi ikan, dan dalam akuarium ni ada dua jenis ikan. Satu ikan yang berwarna putih, satu ikan yang berwarna hitam. Okey, jika kita tengok kepada ayat ini, okey, ayat di sini ada, okey, ada menceritakan, okey, dia kata ada kosong ikan warna putih, ada kosong ikan warna hitam. Jumlah ikan ialah, okey, bila ada perkataan jumlah, okey, jumlah ni menggambarkan dia suruh kita jumlahkan ke semua ikan. Okey, jumlahkan ke semua ikan. Okey, sebelum kita nak jumlahkan, kita tentukan dulu. Ikan warna putih ada berapa ekor? Okey, ikan warna putih kita bilang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ikan berwarna putih 6 ekor. Okey. Dan ikan yang berwarna hitam, okey, 1, 2, 3, 4. Okey, ikan yang berwarna hitam ada 4. Jadi soalan suruh tentukan jumlah. Okey, bila jumlah ini menggambarkan operasi tambah. Bila operasi tambah, kita kena tambahlah ke semua ni. Okey, kita pun tambah. Okey, tambah, pelajar kira semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi jumlah ikan ialah 10. Okey, jumlah ikan adalah 10. Ini menggambarkan cerita melibatkan operasi tambah. Kenapa tambah? Sebab dia suruh cari jumlah keseluruhan ikan. Jadi bila suruh cari jumlah keseluruhan ikan, itu menggambarkan operasi
tambah. Okey, untuk cerita yang kedua. Okey, cerita yang kedua, cikgu lukis gambar pokok durian. Okey, pada asalnya buah durian ada dekat dahan. Tiba-tiba ada buah durian yang lurut. Okey. Jadi kita tengok kepada cerita. Ada kosong buah durian. Kosong telah jatuh ke tanah. Tinggal durian. Okey, bila perkataan tinggal, pelajar boleh gambar dah. Untuk cerita ni, bila ada perkataan tinggal, itu menggambarkan operasi tolak. Okey, jadi sebelum kita nak lakukan operasi tolak, kita isikan dulu maklumat dalam cerita ni. Ada buah durian. Okey, kita kira asalnya buah durian ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, ada 8 buah durian. Ada 8. Tiba-tiba buah durian itu dia kata telah jatuh ke tanah. Okey, kita tengok buah durian ni, kita pangkah sebab dia jatuh. Okey, satu kita pangkah sebab dia jatuh ke tanah. Yang kedua kita pangkah sebab jatuh ke tanah. Dan yang ketiga kita pangkah sebab jatuh ke tanah. Okey, maknanya berapa yang jatuh ke tanah? Yang jatuh ke tanah adalah 3. Jadi dia kata tinggal durian. Okey, berapa yang tinggal? Kita tengok dekat atas pokok ni. Yang tinggal lagi, yang dekat atas pokok yang tinggal lagi 1, 2, 3, 4, 5. 5. Maknanya dekat sini 8 buah durian pada asalnya telah jatuh ke tanah sebanyak 3, maka yang tinggal adalah 5. Di sini menunjukkan operasi tolak. 8 tolak 3 sama dengan 5. Ini nak menggambarkan bahawasanya cerita ini menceritakan tentang operasi tolak. Di mana kata kunci dia? Ni, tinggal. Berapa yang tinggal? Maknanya bila tinggal, berapa yang tinggal? Selalunya nak mengira baki. Jadi selalunya buah. Tak kisahlah pasal buah ke pasal apa. Jadi selalunya jawapannya, nilainya jadi semakin kecil. Ini adalah cara pelajar nak menentukan bagaimana pelajar nak mengenal cerita ini cerita pasal tambah ataupun cerita pasal tolak. Okey, ini berkaitan dengan yang pertama. Okey, cikgu nak tunjuk cara yang kedua. Okey, cikgu nak tunjuk pembelajaran kita yang kedua pada hari ini adalah pelajar nak membina cerita. Okey, yang ni cerita dia dah bagi, cuma pelajar isi maklumat sahaja, cari jumlah ataupun cari baki. Okey, yang kedua cikgu nak tunjuk bagaimana pelajar nak membina cerita berdasarkan maklumat yang diberikan. Okey. Katakanlah, cikgu ada 2 kotak. Cikgu ada 2 kotak. Satu kotak yang mengandungi guli. 1 guli, 2 guli, 3 guli, 4 guli, 5 guli, 6 guli, 7 guli. Dan satu lagi ada satu kotak lagi mengandungi, saya buat pensel lah. Okey, kita guna maklumat yang sama lah, senang. Satu lagi kita ada guli juga. Okey, kotak yang kedua kita ada 1 guli, 2 guli saja. Okey, ada 2 guli. Jadi dekat atas ni dia bagi nombor. Okey, katalah sini. Okey, nombor 7. Sini dia bagi nombor 2. Okey, lepas tu kat sini ada perkataan jumlah. Okey. Jadi dengan maklumat yang dia beri di atas, dia suruh kita bina cerita. Okey, pelajar bina cerita. Dan bina cerita ni tak kisah pelajar nak buat cerita macam mana. Yang pentingnya cerita ni menggambarkan. Kalau tengok, pelajar tengok kat sini. Okey, sini perkataan jumlah. Okey, jumlah. Bila perkataan jumlah, mungkin pelajar akan terus
faham. Oh, jumlah ini menggambarkan cerita ni, cerita berkaitan dengan operasi apa? Operasi menambah. Okey, operasi menambah. Kenapa? Kerana ada perkataan jumlah. Jadi pelajar pun bina cerita menggambarkan operasi menambah menggunakan maklumat yang diberikan. Okey, maklumat yang diberikan. Okey, jadi dengan maklumat yang diberikan ni pelajar buat operasi cerita, operasi menambah. Okey, tak kisahlah pelajar nak buat macam mana. Okey, katalah pelajar nak bina. Okey, katakanlah Ali ada 7 biji guli. Ali ada 7 biji guli. Lepas tu buatlah pula cerita. Okey, emak bagi. Mak bagi pula 2 biji guli. 2 biji guli. Okey, 2 biji guli. Okey, jadi jumlah semua guli. Jumlah semua guli. Okey, bila jumlah kita tambah 7 tambah 2 sama dengan 9. Jumlah semua guli 9. Itu kalau nak cerita pasal Ali apa? Okey, kalau nak cerita pasal nak buat kotak. Okey, pelajar nak buat kotak. Kotak yang pertama, Ali ni ditukar jadi kotak. Kotak yang pertama ada 7 biji guli. Okey, dia buat. Kotak yang kedua ada pula 2 biji guli. Jadi keseluruhan ataupun jumlah kesemua guli yang dalam kotak itu 9. Boleh juga, tak kisah. Pelajar nak buat macam mana? Sebab cerita ni tidak ada sekatan. Maknanya setiap pelajar berbeza-beza cerita mengikut kreativiti pelajar masing-masing. Itu cara membina cerita. Yang pentingnya cerita tu cerita menggambarkan operasi menambah. Jangan pula cerita bila ada jumlah gini pelajar buat operasi menolak. Di sini ada kesilapan lah. Okey, jadi cikgu rasa untuk pembelajaran kita pada hari ini setakat ini dahulu. Jika cikgu nak cerita lebih panjang, cikgu rasa kesian dekat pelajar sebab pelajar nak menonton video ni pun memerlukan data yang agak banyak. Jadi cikgu rasa setakat itu dahulu penerangan cikgu pada hari ini. Jika pelajar tidak faham, pelajar boleh mesej cikgu secara personal. Okey, boleh bertanya dengan cikgu. Nanti cikgu bagi latihan, pelajar boleh buat dalam buku aktiviti latihan nanti. Latihan buku aktiviti latihan 1 nanti untuk mengukuhkan lagi kefahaman pelajar. Okey, jika ada rezeki kita nanti, jika kita boleh belajar secara bersemuka nanti, cikgu akan terangkan lebih detail lagi lah untuk kefahaman pelajar. Jadi cikgu rasa pembelajaran kita pada hari ini setakat ini dahulu. Sekian, terima kasih.